Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Baik, kita sambung pada hadis yang mana? Nombor Boleh 3, Bapak. 3. Recording in progress. Recording stopped. Nombor 3. Recording in progress. Okey, bawah sekali ya. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه. Okey, scroll sekejap. Scrollkan hadis tu. Baik, daripada Khadij. Katanya kunna nusalli maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Baik, katanya kami sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sembahyang maghrib. Fayansarifu ahaduna, maka berpaling seorang daripada kami. Seorang daripada kami itu dengan maksud tiap-tiap kami, maksud semua orang lah. Jadi terjemahan tu kena betulkan. Ahaduna dengan mana kulluna. Dia bahasa Arab memang cakap macam tu. Salah seorang daripada kami dengan maksud tiap-tiap kami lah. Apabila kami sembahyang maghrib bersama dengan Nabi, lalu berpaling. Berpaling itu maksudnya habis daripada tunaikan solat maghrib, kami pun balik rumah masing-masing. Bukan salah seorang, tak. Semua kami balik rumah. Kemudian, maka nampak ia akan tempat anak panahnya. Baik, di sini menunjukkan bahawa pada masa sahabat balik selesai daripada menunaikan solat maghrib, waktu masih lagi kelihatan ataupun masih lagi tak gelap sepenuhnya. Sehingga kan bila balik di rumah tu, mawaqi'an nablih itu dengan maksud orang panggil apa? Mawaqi' as-siham. Maksudnya bila kita memanah, anak panah tu jatuh di mana? Masih boleh nampak lagi lah. Itu kebiasaannya bagi menggambarkan. Maksudnya cuaca masih lagi belum gelap sepenuhnya, nampak di mana anak panah itu jatuh. Jadi sahabat cakap begini, nak menunjukkan bahawa mereka solat maghrib bersama dengan Nabi pada waktu yang singkat. Dengan maksud solat maghrib di awal waktu bersama dengan Nabi dan bacaan Nabi tak panjang. Macam mana kita boleh faham begitu? Contoh, kalaulah sembahyang maghrib ni ringkas ataupun pendek waktu dia. Kalau sembahyang itu Nabi baca panjang, sudah pastilah waktu tu makin lama makin gelap sehingga balik pun kalau dia ambil anak panah pun di mana anak panah dia jatuh pun dia tak nampak dah sebab waktu tu panjang. Tapi boleh faham daripada hadis ni bermaksud Nabi sembahyang maghrib di awal waktu dan selesai daripada sembahyang maghrib pun cepat. Jadi kita boleh faham istimbatnya di sini adalah Nabi sembahyang maghrib awal waktu
Dan bacaan di dalam solat maghrib yang dibaca oleh Nabi adalah bacaan yang pendek. Nabi tidak membaca bacaan yang terlalu panjang pada solat maghrib. Itu maksudnya. Maka daripada hadis yang pendek ini, majoriti ulama mengatakan bahawa sunat sembahyang maghrib di awal waktu dan sunat membaca bacaan di dalam solat maghrib adalah bacaan yang pendek sahaja. Baik, hadis Bukhari Muslim. Kemudian, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, igtamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamma bil isya, pada satu malam Nabi sembahyang isyak lewat sikitlah. Hatta zahaba amatul lail, sehingga telah hilang ataupun telah masuk amatul lail dengan makna di sini dia kata apa? Telah masuk waktu sepertiga malam. Jadi dalam malam kita katakan 10 jam. Maka bila kata ammah dengan makna sebahagian besar daripada waktu malam lah. Sebahagian besar, kalau 10 jam kita bahagikan 5, maka 5 tu tak boleh dipanggil ammah. 5 yang kedua tak boleh dipanggil ammah. Mesti yang pertama itu mungkin 7-8 jam baru boleh dipanggil sebagai ammah. Kenapa? Kerana ammah ni yang banyak, yang sikit. Ya, jadi yang banyak itu dipanggil sebagai ammah. Jadi sebab itu ditafsirkan di sini dengan mana? Telah masuk waktu sepertiga malam. Nabi menangguhkan solat isyak pada satu malam, satu ketika, satu hari. Sembahyang isyak Nabi tangguhkan sehingga telah masuk 1/3 malam. Itu dimaksudkan dengan kebanyakan malam itulah. Thumma kharaja fasalla. Kemudian Nabi keluar daripada rumah, Nabi sembahyang isyak. Wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Kemudian Nabi SAW mengatakan innahu, waktu ini, waktu yang sembahyang ni, la waqtuha, ialah waktunya, waktu salat isyak. Maka kalaulah kita lihat ada sebahagian fuqaha, mereka mentafsirkan waktu yang dimaksudkan itu adalah afdal. Innahu la waqtuha dengan mana innahu la waqtu afdal. Ini adalah waktunya waktu isyak. Kalau tidak takdirkan afdal, maka isyak bukan masuk 1/3 malam. Isyak lepas daripada maghrib, isyak dah. Maka takdirnya yang masuk adalah la waqtuha dengan mana yang afdal. Laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak ada kesusahan ke atas umatku, pasti aku lewatkan dia, maksudnya waktu isyak kepadanya kepada waktu 1/3 malam. Jadi di sini laula an asyqa ala ummati la akhartuha. Itu dipanggil jawab bagi laula, itu mahzuf. Maksudnya daripada hadis ini, hadis yang keempat, Aisyah mengatakan bahawasanya Nabi pada satu ketika Nabi sembahyang isyak lewat. Dan Nabi mengatakan waktu itu adalah waktu yang afdal. Sebenarnya yang kita bincang yang lepas, waktu isyak ni kadang-kadang Nabi sembahyang awal, kadang-kadang Nabi sembahyang lambat, berdasarkan kepada jamaah. Kalau ramai yang berkumpul, Nabi solat awal. Dan kalau belum ada yang hadir, maka Nabi lewatkan. Okey, kemudian hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salah. Apabila cuaca sangat panas, maka sejukkanlah kalian dengan sembahyang zuhur. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Kerana bahawasanya kepanasan
itu daripada haba api neraka Jahannam. Baik, dalam isu abridu bis salah, melambatkan sembahyang zuhur atas alasan cuaca panas. Maka di sini jumhur, majoriti selain daripada mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sunat melambatkan waktu zuhur apabila cuaca panas. Sama ada awak musafir, sama ada awak tidak musafir, di masjid ke, sembahyang di rumah ke, apa jua, mutlak. Mereka tidak mengaitkan tentang sunat melewatkan sembahyang zuhur dengan sebarang alasan. Maksudnya apa? Boleh, tak ada masalah apabila cuaca panas, maka boleh seseorang itu melewatkan solat zuhur tanpa dikaitkan dengan tempat, tanpa dikaitkan dengan apa-apa alasan. Tetapi mazhab Syafi'i, mereka berpandangan bahawa yang dikatakan sunat melambatkan sembahyang zuhur kalau cuaca panas apabila di masjid saja. Tapi bila di rumah, apabila ketika selain daripada di masjid, maka tidak sunat dilewatkan solat zuhur. Tidak sunat dilewatkan solat zuhur. Maksudnya apa? Aula awak solat di awal waktu bagi sembahyang zuhur. Baik, itu adalah khilaf ulama di dalam memahami hadis abridu bis salah. Sejukkan. Apa maksud abridu bis salah? Sejukkan waktu sembahyang zuhur. Maksudnya biar cuaca tak terlalu terik sangat. Tapi di tempat kita sekarang ni tidak ada alasan, dalam keadaan sekarang ni tidak ada alasan untuk melambatkan dengan sengaja lah. Atas alasan panas pun tak berapa nak kukuh sangat. Sebab kita hidup bukan pada zaman macam zaman dulu. Tak ada aircon, tak ada kipas angin. Tapi zaman sekarang ni, alasan panas nak tunggu sejuk, tak relevan lah untuk dalam keadaan yang sekarang ni. Baik, kerana Nabi SAW mengatakan kepanasan itu adalah sebahagian kecil daripada haba-haba daripada api neraka. Maka ini adalah alasan kenapa disunatkan bagi seseorang yang sembahyang zuhur, dia lewatkan sedikit sembahyang zuhur kerana cuaca yang begitu panas. Ada ulama yang membahaskan ini adalah sesuai diamalkan ketika mana berada di Hijaz. Tapi selain daripada tempat di Mekah, Madinah ataupun di tempat yang memang cuacanya panas, maka tidak boleh apply lah hadis ni. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Hadis ini bermaksud Nabi SAW mengatakan cerahkan oleh sekalian kamu dengan sembahyang subuh kerana bahawasanya ia lebih besar bagi pahala-pahala sekalian kamu. Maksudnya apa? Cerahkan oleh kamu dengan sembahyang subuh, maksudnya sembahyang subuh lewat sikit. Sembahyang subuh lewat sikit, biar tunggu agak naik cerah sikit, baru solat subuh. Dan hadis ini dipakai oleh mazhab Hanafi. Mereka menggunakan hadis ini sebagai dalil sunat melewatkan waktu solat subuh sehingga langit kelihatan agak cerah. Kerana dalam riwayat yang lain, asbihu dengan mana asfiru. Asfiru dengan maksud ad-daw, iaitu sehingga ada pancaran cahaya di langit. Bukan terbit matahari belum terbit, tapi ada pancaran cahaya di langit, bermaksud hampir cerah, tapi belum cerah lagi. Hampir cerah. Maka di sini, hadis ini diguna pakai oleh mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa sunat melambatkan solat subuh kerana mendapatkan ujur, mendapatkan pahala yang besar. Dan hadis ini
dibantah ataupun tidak diamalkan oleh jumhur. Majoriti daripada mazhab Syafi'i, daripada Maliki dan juga Hanbali, mereka tidak beramal dengan hadis tersebut. Kerana hadis yang lain yang lebih kuat yang kita baca, Nabi SAW sembahyang subuh bighalas, dengan maksud pergi sembahyang subuh tu tak boleh cam muka kawan kita. Orang duduk sebelah tu tak nampak, tak kenal siapa dia. Dan habis sembahyang subuh baru kenal muka orang sebelah. Yang hadis kita baca yang lepas, iaitu hadis itu menjadi, hadis Bukhari Muslim, itu menjadi pegangan jumhur yang mengatakan bahawa solat subuh sunat di awal waktu dan bacaannya adalah panjang. Bacaannya panjang sehingga waktu hampir-hampir cerah ni barulah nampak muka sahabat. Ini ketika zaman Rasulullah lah. Tak ada lampu lagi apa semua. Cerah hanya berpandukan kepada cahaya matahari. Dan hadis ini, jumhur, majoriti telah jawab hadis ini dengan beberapa jawapan lah. Antaranya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, asbihu bisubhi ataupun asfiru bihi, ialah mengambil langkah ihtiyat, mengambil langkah berhati-hati ataupun mengambil langkah selamat, iaitu dengan betul-betul yakin waktu subuh itu dah masuk. Maka itu adalah jawapan jumhur. Tapi dibantah juga oleh Hanafi. Dia jawab balik. Jawab atas jawapan. Dia mengatakan, kalau macam tu, itu maklum dia kata. Memang sunat untuk menunggu sehingga yakin. Mana boleh solat di awal waktu. Mana boleh solat tanpa waktu masuk. Itu tak ada khilaf. Jadi yang maksud kata Nabi asbihu bisubhi itu, ni Hanafi jawab, asbihu bisubhi itu memang sunat untuk melewatkan solat subuh. Bukan kerana ihtiyat ke, kerana apakah. Sebab itu maklum dia kata. Okey. Hadis ini diriwayat oleh khamsah. Khamsah ni selain daripada Bukhari. Okey. Tapi hadis yang kuat itu adalah hadis Bukhari Muslim. Sunat sembahyang subuh di awal waktu. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha. Nabi SAW mengatakan siapa yang mendapat daripada sembahyang subuh satu rakaat sebelum terbit matahari, maka sungguh dia telah mendapat akan subuh sebagai sembahyang tunai, bukannya qada. Baik, hadis ini menunjukkan bahawa apabila seseorang itu sembahyang di akhir waktu, dia mendapat satu rakaat di dalam waktu. Dia mendapat satu rakaat di dalam waktu, maka dia dianggap sebagai mendapat rakaat itu di dalam waktu. Bila mendapat rakaat itu di dalam waktu, maka niat dia adalah niat tunai. Dia tidak perlu niat sebagai niat qada. Man adraka minas subhi raka'atan. Paling kurang untuk seseorang itu niat sembahyang itu tunai, maka mesti dia yakin bahawa dia akan mendapat satu rakaat di dalam waktu. Maksudnya apa? Satu rakaat itu mesti jatuh di dalam waktu subuh. Jadi kalau masuk pada rakaat yang kedua, bila masuk rakaat yang kedua, contohnya kita bangun saja rakaat subuh yang kedua, dah habis waktu subuh. Dah habis, matahari dah terbit, dah habis waktu subuh, maka sembahyang kita masih lagi, sembahyang kita sah, itu tak ada khilaf lah. Kecuali Hanafi, nanti kita akan bahas. Sembahyang tetap sah dan sembahyang tadi dianggap sembahyang di dalam waktu. Jadi bila sembahyang itu kategorinya masih di dalam waktu, maka yang kita niat pada awal itu adalah sembahyang itu tunai, adaan, bukan
dianggap sebagai qada. Tak jatuh sembahyang itu qada, tapi dipanggil sebagai tunai. Yang dimasukkan dengan faqad adraka subha, bukan masuk di sembahyang subuh satu rakaat saja. Sebab kalau kita faham zahir teks hadis ni, siapa yang dapat satu rakaat subuh, maka dia dapat subuh. Tak payah sembahyang, tak payah tambah rakaat lah. Sembahyang subuh satu rakaat dah dapat dah. Sembahyang asar dalam waktu asar dapat satu rakaat, maka tak perlu tambah lagi dah. Bukan itu maksud dia. Maksud dia sembahyang itu jatuh di dalam waktu, dan sembahyang itu tidak perlu kita niat sebagai qada. Saya ni, waktu lagi 2 minit nak habis waktu subuh. Kita sembahyang subuh. 2 minit itu, katakanlah 2 minit itu dapat dalam waktu subuh, maka apa kita nak niat? Kita niat sebagai solat itu adalah solat tunai. Jadi faqad adraka subha dengan mana? Faqad adraka waqta subhi. Maka dia telah mendapat akan waktu subuh. Begitu juga waman adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asra. Begitu juga sembahyang asar, siapa yang dapat satu rakaat di dalam sembahyang asar sebelum daripada terbenam matahari, maka dia sembahyang asar itu dipanggil di dalam waktu, kerana dia telah mendapati akan waktu asar. Dia mendapati waktu asar, maksudnya dia masih solat di dalam waktu. Yang dikatakan sebab dia berdosa, sebab dia melambatkan solat, itu soal lain. Itu soal lain. Soal dia sengaja melambatkan sehingga waktu habis. Dia dapat satu rakaat, tapi 2 rakaat ketiga, rakaat keempat itu di dalam waktu maghrib. Maka itu kesalahan ataupun dosa, itu soal lain, itu buku lain. Tapi nak cerita sini, adakah dia dinamakan solat di dalam waktu? Jawapannya adalah ya. Sekurang-kurangnya satu rakaat itu mesti jatuh di dalam waktu. Baik, pada hadis yang ketujuh ni, Nabi SAW mengatakan poin yang pertama tadi, siapa yang dapat sembahyang subuh satu rakaat dalam waktu, maka dia telah mendapat akan solat subuh secara tunai. Tetapi Hanafi dia mengatakan sembahyang itu tidak sah. Dia kena tunggu sampai waktu tu habis, dia sembahyang qada terus lah. Sebab apa? Sebab mereka berhujah dengan hadis yang mengatakan bahawa apabila matahari terbit, bila matahari naik, waktu syuruk, bila matahari terbit, maka waktu itu dilarang untuk solat apa jenis solat sekalipun. Nabi SAW melarang solat di dalam 3 waktu. Yang pertama, selepas subuh sehingga matahari terbit. Selepas subuh sehingga matahari besar, sehingga maghrib. Yang kedua, pada waktu tengah hari, sehingga gelincir matahari, kecuali Jumaat mengikut riwayat Syafi'i. Yang ketiga adalah pada waktu selesai daripada melaksanakan solat asar. Jadi 3 waktu ini dipanggil waktu yang manhi anhu, waktu yang ditegah oleh Nabi SAW daripada menunaikan solat apa jua jenis solat. Apa jua jenis solat. Kecuali solat-solat yang bersebab lah, yang kita akan bincang nanti. Tak boleh menunaikan solat, maka hadis tentang larangan ini menjadi hujah bagi Hanafi yang menganggap siapa yang solat subuh di awal waktu, siapa yang solat subuh di akhir waktu, dia mendapat satu rakaat di dalam waktu, tapi rakaat yang kedua tu di luar waktu. Maksudnya waktu subuh dah habis, maka sembahyang dia batal. Ini hujah yang digunakan pakai oleh Hanafi menggunakan hadis umum Nabi melarang solat selepas daripada habis waktu subuh, selepas daripada waktu subuh sehinggalah naik matahari kadar 1 galah. Okey, kemudian Jumhur menjawab hadis itu adalah umum, dikhususkan dengan hadis ni. Kalau sembahyang subuh di dalam waktu yang terakhir dia dapat satu rakaat, maka rakaat kedua di luar waktu tak apa. Hadis ini menepati kedudukan khas. Hadis ini adalah
Hadis yang khusus. Ma min amin illa wa khussisa. Tidak ada mana-mana hadis yang umum, mesti ada taksis. Maka ditaksiskan keumuman hadis larangan itu dengan hadis ini. Maksudnya hadis ini dikecualikan. Sembahyang subuh di dalam waktu 1 rakaat, kemudian rakaat kedua di luar waktu, tidak mengapa. Ini dikecualikan. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Wali muslimin, manakala riwayat Muslim sahaja. Hadis tadi, subuh dan asar di dalam waktu 1 rakaat, 1 rakaat di dalam waktu, maka dia telah mendapat salat tersebut dianggap sebagai adaan tunai. Tak perlu niat qada dan tak terjadi qada. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Manakala di dalam riwayat Muslim sahaja tanpa Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha wa nahwuhu. Sama macam tu juga. Wa qala summa apa dia? Qala was-sajdatu innama hiya raka'atu. Baik. Ini lebih kepada dipanggil tafsir. Lebih kepada tafsir. Mentafsirkan maksud 1 rakaat. Ada yang riwayat lain mengatakan siapa yang mendapati 1 sujud sajdatan di dalam waktu maka dia dapat rakaat. Jadi maksud sujud ialah rakaat, maksud rakaat ialah sujud. Okey, maksud rakaat ialah sujud, maksud sujud adalah rakaat. Qala was-sajdatu innama hiya raka'atu. Sebab apa dia kata was-sajdatu innama hiya raka'atu? Sebab dalam riwayat lain mengatakan man adraka sajdatan minas subhi. Man adraka sajdatan minas subhi. Siapa yang dapat 1 sujud daripada solat subuh, maka ditafsirkan 1 sujud itu dengan maksud 1 rakaat. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata ba'da as-subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun alaih. Baik, hadis ini berkenaan dengan waktu larangan daripada menunaikan salat pada waktu-waktu yang dicegah, waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi menggunakan sirah nafi. Nabi menggunakan sirah nafi. Nabi mengatakan di sini la salata. La salata dengan maksud tidak ada sebarang jenis sembahyang sunat selepas daripada waktu subuh. Tidak ada jenis sembahyang sunat selepas daripada waktu asar. Baik. Nak sembahyang lepas daripada waktu subuh dengan mana? Nak sembahyang selepas daripada sembahyang subuh. Itu takdir yang lebih tepat. Nak sembahyang lepas daripada sembahyang subuh. Nak sembahyang lepas daripada sembahyang asar. Tidak boleh. Mana kita faham tak boleh? Sebab Nabi sini, Nabi tak larang. Tapi Nabi kata tidak ada. Tidak ada itu dipanggil nafi. Maka nafi di sini dengan maksud Nabi menafikan kewujudan solat sunat selepas daripada ditunaikan fardu subuh, selepas daripada ditunaikan fardu asar. Penafian ini membawa kepada penafian amal, iaitu penafian amal maksud tidak ada jenis solat. Maka bila tidak ada amal, itu membawa erti jangan buat amal itu. Maka di sini lafaz nafi di sini dengan makna nahi. Dengan jalan dipanggil ataupun dengan cara dalam Arab disebut, dalam lughah disebut sebagai majaz mursal. Apa majaz mursal? Min itlaqin nafi wa iradatin nahi. Sebut nafi tetapi dengan maksud larang.
Ini banyak dalam Quran. Contohnya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh kecuali orang yang suci. Bermaksud, jangan sentuh. Okey. Maka di sini, waktu yang dimakruhkan yang disebut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri cuma 2 waktu. Yang pertama, waktu yang tak boleh sembahyang sunat adalah selepas daripada menunaikan fardu subuh. Yang kedua, selepas daripada menunaikan fardu asar. Kenapa disebutkan salat sunat? Kerana kalau sembahyang itu sembahyang fardu, sembahyang itu sembahyang qada masih lagi kategori fardu, maka boleh dilakukan bila-bila masa. Majoriti ulama, kecuali Hanafi, mengatakan sembahyang qada boleh dilakukan selepas daripada sembahyang subuh. Contoh, nafi di sini bukan nafi semua jenis salat. Bukan nafi semua jenis salat. Tidak ada jenis sembahyang selepas daripada sembahyang subuh, dengan maksud tidak ada jenis sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang fardu, lepas kita tunaikan fardu subuh, kemudian kita nak qada subuh yang lepas-lepas. Nak qada subuh. Maka itu tidak menjadi masalah mengikut majoriti ulama mengatakan tak ada masalah. Kerana waktu qada tidak terkait dengan waktu. Qada sembahyang tidak terkait dengan waktu dan tidak terhalang dengan waktu. Bermaksud, anytime boleh diqada. Waktu lepas subuh ke, lepas asar ke. Kalau sembahyang itu sembahyang fardu, boleh. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Tetapi Hanafi mengatakan, nak qada sembahyang pun tak boleh. Sembahyang qada pun tak boleh buat pada waktu tersebut kerana Nabi larang secara umum. Tak boleh. Nak sembahyang qada juga adalah mesti dilakukan selain daripada waktu karahah. Baik, Hanafi ni selalunya dia akan lain. Kebanyakan tempat ni dia akan berbeza dengan majoriti. Wala salata ba'da al-asri hatta taghiba asy-syamsu. Tidak ada sebarang solat sunat selepas daripada sembahyang asar. Tapi kalau sembahyang asar ni, lepas asar ni dengan maksud selepas kita menunaikan asar. Yang diambil kira iktibar tu adalah diri kita, bukan kita kira sembahyang orang lain. Jemaah dah tunaikan asar, kita tak boleh sembahyang sunat dah lah. Boleh. Nisbah kita ni, kita belum lagi sembahyang, maka boleh kita sembahyang. Pada diri kita, kita panggil qabliyah. Qabliyah sebab kita belum lagi solat. Pada iktibar masjid yang menunaikan solat, maka itu jadi ba'diyah, tak boleh lah. Okey, maka yang dipanggil sini adalah amrun nisbi. Yang kata tak boleh sembahyang asar, tak boleh sembahyang sunat selepas sembahyang asar tu adalah diri kita. Jangan dikirakan dengan jemaah lain ataupun jangan dikirakan dengan orang lain. Muttafaqun alaih wa lafzu Muslim. Apa ni? Okey. Wa lafzu li Muslimin. Tergabur dia punya ni. Duduk atas kejap bawah terjemahan ni. Wa lafzu li Muslimin la salata ba'da salatil fajri. La salata ba'da salatil fajri. Maka riwayat ini tidak memberi apa-apa kesan kepada hukum. Cuma dia menjelaskan fajar adalah subuh, subuh adalah fajar. Walahu an Uqbah bin Amir. Dan juga walahu li Muslim. Dan juga riwayat Muslim daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Salasu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalli fihinna. Dalam riwayat Uqbah ini disebutkan tiga waktu. Pada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan 2 waktu. Dalam riwayat Uqbah yang pada hadis yang ke berapa ni, yang ke-8 ni. Okey. Dia menambah lagi satu waktu yang tak disebutkan dalam riwayat terdahulu, iaitu waktu selepas waktu zuhur,
iaitu waktu Zuhur, iaitu pada waktu matahari berada di tengah-tengah atas kepala lah. Waktu istiwa tu. Dalam riwayat Uqbah bin Amir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana. Ini maksudnya Nabi sentiasa melarang. Kerana ini kita boleh faham daripada perkataan kana yang menunjukkan benda itu berlaku secara konsisten. Benda itu berlaku secara berulang. Benda itu berlaku secara berulang kali. Nabi larang berulang-ulang kali. Nusalli fihinna, kami semayang pada waktunya. Apa dia waktu dia? Dan juga wa annak baru fihinna mautana. Dan juga waktu 3 ini adalah waktu Nabi larang kami kebumikan jenazah yang meninggal. Nabi larang kami kebumikan jenazah yang meninggal. Ada satu tafsiran. Nakbaru ini ditafsirkan dengan makna solat jenazah. Ada tafsiran yang mentafsirkan kami kebumikan. Kebumikan maksud solat jenazah. Tapi tafsiran itu ditolak oleh An-Nawawi. Kerana An-Nawawi mengatakan solat jenazah tidak terkait dengan waktu. Jadi awak nak solat jenazah anytime boleh. Bila ada jenazah, adalah solat. Kerana solat jenazah ni termasuk dalam kategori sunat yang bersebab. Ada jenazah adalah solat tak kira waktu. Maka dibenarkan untuk solat jenazah lepas sembahyang asar boleh, selepas sembahyang subuh pun boleh, tak ada masalah. Itu bukan isu tentang solat jenazah. Yang jadi isu adalah, yang poin dia adalah wa annaqbaru mautana. Tidak digalakkan kebumikan jenazah pada 3 waktu ini. Bukan solat. An-nakbura, Ustaz. Ya? An-nakbura. An-nakbura, ya, masuk kan? Masuk wa an-nakbura mautana. Dan Nabi melarang kami mengkebumikan jenazah pada 3 waktu ini. Okey, apakah waktu tersebut? Okey. Hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Yang pertama adalah pada waktu terbit matahari nazi'atan hatta tartafi'a. Permulaan terbitnya bazighah hingga naik tinggi. Ia kadar segalah atau 2 galah. Okey, bazighah ini maksud dia idha'ah. Maksud dia adalah terpancar cahaya matahari. Okey, pada waktu terbit matahari, permulaan terbit yang memancarkan cahaya. Pada waktu itu, Nabi SAW melarang kami daripada menunaikan apa jua jenis salat sunat. Hinggalah naik hatta tartafi'a, matahari itu naik kadar 1 galah ataupun 2 galah. Baik, segalah 2 galah ni cara kiraan orang dulu. Yang maksud mereka nak tahu waktu itu, mereka gunakan perkataan galah, mereka pegang galah, tengok ukur antara matahari itu dengan galah tu sama panjang. Maka itu maksud segalah ataupun 2 galah. Kemudian yang kedua waktunya adalah wahina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tazula syamsu. Yang kedua, zahirah ni, orang Arab mereka sebut waktu zuhur itu sebagai zuhur, tengah hari itu sebagai zuhur kerana dia adalah waktu yang sangat panas. Jadi zahirah ini adalah waktu yang sangat panas. Waktu berdiri betul tengah hari. Waktu tengah hari, asal makna zahirah ni adalah belakang. Tapi maksud di sini adalah waktu yang bersangatan panas. Yang mana kalau di zaman dahulu ataupun di tempat Nabi SAW, Hijaz ini adalah negeri yang panas. Dan pada waktu tengah hari itu tak boleh sembahyang sehingga gelincir matahari sebelah barat
maka di situlah barulah ada jenis sembahyang iaitu sembahyang zuhur. Kemudian wahina tatadayyafu syamsu lil ghurub. Tatadayyafu dengan makna tamilu. Dengan makna tamilu dengan makna cenderung sikit. Syamsu lil ghurub, cenderung matahari bagi lenyapnya. Matahari hampir lenyap. Kalau tak lenyap lagi, maka itu kita panggil sebagai senja. Kan? Kita panggil senja. Wal hukmu as-sani 'inda Syafi'i min hadis Abi Hurairah bisanadin dha'if. وزاد إلا يوم وكذا. Okay. Yaum al-Jum'ah. Baik. Kemudian dia kata wal hukmu tsani, dan hukum yang kedua iaitu pada tegahan sembahyang sunat gelincir matahari. Kan yang dalam riwayat yang kedua daripada Uqbah bin Amir tu, yang pertama waktu lepas subuh, yang kedua waktu matahari tengah atas kepala kan. Jadi dalam riwayat lain tu masuk hukmus tsani pada yang kedua tu, waktu tengah hari tu. Inda Syafi'i, mengikut dalam Musnad Asy-Syafi'i, daripada Abi Hurairah, Imam Syafi'i bawakan satu hadis daripada jalur Abu Hurairah, tapi sanadnya dhaif kerana ada beberapa individu yang ditahmah, yang dipanggil ulama telah mentajrihkan mereka dengan menganggap mereka ini adalah matruk. Yang mana sanad itu mengecualikan hari Jumaat. Maka hari Jumaat ini mendapat pengecualian. Azan yang pertama pada hari Jumaat adalah menandakan masuk zuhur. Azan yang kedua khutbah nak mula dah. Jadi sebelum azan yang pertama tu, maksudnya tak masuk lagi waktu zuhur, saya masuk ke dalam masjid, saya nak solat tahiyatul masjid. Tapi pada waktu yang sama, tahiyatul masjid itu saya buat waktu matahari tengah atas kepala. Maka mengikut ayat yang lemah daripada sanad Imam Syafi'i, mengecualikan, maksudnya tidak mengapa pada hari Jumaat diberikan kelonggaran untuk solat pada waktu tersebut. Diberi kelonggaran menurut riwayat Syafi'i, tapi lemah lah. Jadi lemah pun tak ada isu. Kita bukan nak cerita tentang halal haram ke apa. Okey, wa kaza li Abi Daud an Qatadah wa nahwuhu. Begitu juga dalam riwayat Abu Daud daripada hadis Abi Qatadah. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair bin Mut'im tak nampak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manafin, la tamna'u ahadan tafa bihazal bayt wa salla ayat sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Baik, daripada hadis ini Nabi SAW bersabda, wahai anak beranak Abdul Manaf. Abdul Manaf ni maksudnya atas, lebih umum daripada Hashim. Baru nampak. Bila sebut Abdul Manaf, Abdul Hashim bin Abdul Manaf. Nabi larang. Kenapa disebut Abdul Manaf? Sebab Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim, maka dia khusus pada Hashim kot. Ke macam mana? Saya tak ingat lah. Abdul Manaf bin Hashim ke Hashim bin Abdul Manaf? Mana dulu lah? Ingat tak? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Okay. Ya.
Maksudnya Abdul Manaf ni lagi luas, rangkaian dia lagi luas daripada Bani Hashim. Kenapa sebut Abdul Manaf? Kerana yang menjaga kunci Kaabah adalah jalur daripada Abdul Manaf. Nabi kata, la tamna'u ahadan, jangan kamu larang sesiapa pun untuk tawaf di Kaabah. Wa salla ayat sa'atin, dan jangan kamu larang sesiapa pun untuk salat pada mana-mana waktu yang dia nak. Min lailin au nahar, semayang pada waktu malam ke, pada waktu siang ke, tawaf malam ke, tawaf siang ke, jangan kamu larang. Maka hadis ini difahami bahawasanya sembahyang dan juga tawaf pada hari mana pun, pada waktu siang ke, pada waktu malam ke, tidak menjadi sebarang permasalahan, dipahami secara umum daripada hadis tersebut. Maka di sini ada beberapa permasalahan kalau kita ikut zahirnya. Kalau kita ikut secara zahir, siapa yang semayang di Mekah, sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat pada waktu malam ataupun pada waktu siang, waktu yang karohah ke, waktu tak kisah, maka kalau ikut zahirnya, maka adalah harus tidak makruh. Hukumnya adalah tidak makruh. Dan yang mengatakan demikian ini adalah pandangan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tak makruh kalau seseorang itu sembahyang di Mekah pada waktu tengah hari, sebelum Zuhur, pada waktu lepas sembahyang asar, pada waktu, semua waktu-waktu yang ditegah, tak boleh apply di Mekah. Itu maksud dia. Tak boleh kita apply waktu-waktu karahah itu di Mekah, dalam konteks Mekah. Sebab apa? Sebab ada hadis daripada yang kita bacakan ini, iaitu daripada Jubair bin Mut'im, menunjukkan bahawa hadis ini adalah pengecualian, bentuk pengecualian daripada larangan yang lalu yang kita baca. Maka bila kata pengecualian, maka hadis ini dipanggil mentaksiskan segala hadis-hadis larangan daripada Abi Sa'id Khudri, daripada Uqbah bin Amir. Maka kedudukan ini adalah, hadis ini adalah mukhassis bagi larangan yang lalu. Okey, sebab apa? Sebab hadis-hadis yang lalu itu selain daripada Mekah. Dan pandangan ini adalah pandangan diambil oleh satu riwayat yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal tetap mengatakan tidak boleh. Tetapi selain daripada mazhab Syafi'i, jumhur lah, kita katakan jumhur, selain daripada mazhab Syafi'i, mereka tetap mengatakan makruh. Mereka melarang, bukan makruh, maaf. Mereka melarang sehingga mereka mengharamkan sembahyang pada waktu-waktu yang dilarang, hatta seseorang itu berada di Mekah. Hatta seseorang itu duduk di Mekah. Baik, kemudian hadis tentang fajar. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة. Betul kan tu? Macam terabur ni. Betul tak? Asyafaqu Betul, Pak. Syafaku umrah. syafaqul humrah. Merah di langit. Kalau kitab saya Patutnya hadis dalam bab ni lah.
kepada makna dilalat dari sudut lughah lah. Syafaq tu, kalau tak sebut syafaqul umrah pun orang tahu syafaq tu memang merah pun. Mana ada syafaq ni warna biru, mana ada warna kuning, mana ada warna apa. Kerana dalam lughah syafaq itu adalah merah. Syafaq itu memang merah. Jadi lebih kepada penghuraian dari sudut lughah. Dan sudut syarak, dari sudut lughah syafaq itu adalah merah. Dan dia menjadi dalil bagi syarak pada waktu salat maghrib. Jadi sebab itu saya katakan asyafaqu syafaqul humrah lebih kepada penghuraian maksud syafaq di dalam syarak itu bertepatan dengan maksud syafaq di sudut lughah. Jadi tak ada masalah. Memang sama. Kalau tak sebut syafaqul humrah pun orang tahu syafaq itu berwarna merah. Okey. Walaupun hadis ini mauquf pada Ibnu Umar, tapi dia menjadi dalil sahih di sudut makna. Waqaf ni dengan maksud mauquf. Hadis ini mauquf daripada Ibnu Umar, maksudnya tak sampai kepada Nabi. Hadis ni takat daripada sahabat saja, hadis mauquf. Tapi walaupun dia mauquf, apabila asyafaq syafaqul umrah, walaupun dia mauquf, tapi sahih. Sahih di sudut makna. Syafaq itu memang merah, mana ada syafaq itu warna jingga, warna biru, warna hitam, warna putih. Sebab tu walaupun hadis mauquf tapi dia kuat dari sudut dilalah dia. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah SAW al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Yang pertama fajar kita panggil sebagai fajar sadiq, yang kedua panggil fajar kazib lah. Okey. Fajar ada dua. Yang pertama fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah. Yang pertama adalah fajar yang haram kita makan pada waktu itu. Maksudnya puasa lah. Kan? Dalam ayat kita baca. Macam mana ayat? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal